Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kuliah maghrib secara bulanan di bawah topik pengurusan harta pusaka atau faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah terakhir pada bulan lepas, iaitu pada 7 hari bulan 8, kita dah bermula di bawah topik syurutul irsi, syarat-syarat yang melayakkan sesuatu atau melayakkan berlakunya hukum pewarisan. Syurutul irsi atau syarat-syarat pewarisan. Pada kuliah 7 hari bulan 8 yang lalu, kita dah selesai syarat yang pertama. Syarat pewarisan ada 3 atau ada 4. Sebahagian kitab-kitab menyatakan 3 dan sebahagian kitab fiqh menyatakan 4. Namun demikian 3 atau 4 sebenarnya perkara yang sama, kerana bahagian yang ketiga ataupun syarat yang ketiga itu bagi kitab yang mengatakan 4 dipecah 2. Bagi kitab yang mengatakan 3 digabungkan. Itu sahaja beza dia, tapi isinya sama. Syarat yang pertama, mautul muwarris, matinya seseorang. Itu syarat, mesti matinya seseorang, barulah pusaka boleh dibahagi atau boleh untuk diambil perhitungan perkiraan untuk membuat pembahagian. Itu syarat yang pertama, yang mana telah pun kita selesai huraiannya pada kuliah bulan yang lepas. Syarat yang kedua iaitu wujudul waris, hidup waris. Syarat yang ketiga, tahu tentang status waris. Apa hubungan waris dengan si mati? Itu maksudnya tahu status waris dan tidak ada halangan pewarisan. Tidak ada halangan pewarisan atau adamu wujudi mawani'il irsi, tidak ada halangan pewarisan. Jadi yang ketiga tadi pecah 2, tahu status waris, hubungannya dengan si mati, dan tidak ada halangan pewarisan. Jadi kalau yang bilang 4, yang terakhir tadi buat 2 pecahan. Ada yang bilang 3, dia gabungkan. Okey, baik. Kita pergi kepada syarat huraian serba ringkas syarat yang kedua, sebab syarat yang pertama dah selesai. Sepintas lalu syarat yang pertama iaitu matinya seseorang. Mati yang dimaksudkan mati hakiki atau mati hukmi atau mati takdiri. Nampak simple mati seseorang, tapi ulama bahas 3 jenis mati. Setengah jam lah bahas yang itu saja. Okey, baik. Mati hakiki ni mati yang ada permit pengkebumian, mati yang ada sijil mati, mati yang ada kubur, mati yang disaksikan kematian. Itu mati hakiki. Oleh itu kalau sekiranya koma, bedridden, tak boleh bahagi pusaka kerana belum mati. Walau lama komanya, walaupun hidupnya mesyeng hayat sahaja, pun tak boleh bahagi pusaka, kerana syarat nak bahagi pusaka mesti mati hakiki, hukmi, takdiri. Jadi walaupun pakai mesin dah, doktor kata tak, masih lagi ada lah, tapi pakai mesin pun tak boleh bahagi pusaka walaupun lama. Jangan bahagi harta dia kerana dia belum mati.
Mati secara hukumi pula adalah mati yang mahkamah buat keputusan. Terutama bagi orang yang hilang. Contoh yang paling kita popular adalah MH370. Untuk bahagi harta pusaka mereka, mesti ada presumption of death order, perintah anggapan kematian. Tak boleh bawa surat khabar pergi pejabat tanah nak bahagi harta pusaka arwah yang jatuh kapal terbang. Itulah yang MH370. Pejabat tanah tak terima, Mahkamah Tinggi Sivil tak terima, Amanah Raya tak terima. Kalau bawa petikan surat khabar, mesti ada presumption of death order, baru boleh bahagi. Perintah anggapan kematian. Siapa yang keluar? Mahkamah Tinggi Sivil, Civil High Court. Di bawah peraturan mana? Di bawah Akta Keterangan 1950, di bawah Seksyen 108. Akta Keterangan 1950, Akta 56. Ya? Baru boleh bahagi pusaka. Dengan adanya perintah itu baru boleh bahagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat kisah kematian Datuk Sosilawati. Bagi orang yang lama-lama mudah ingatlah Datuk Sosilawati. Berapa tahun yang lepas tak tahulah, belah-belah tahun lepas kot, lama dah tu. Tak boleh bahagi pusaka dia ketika itulah, kerana tidak ada sijil kematian. Sijil kematian tu tak ada, sehingga waris-waris dia membuat permohonan dengan Mahkamah Tinggi Sivil supaya mengarahkan Jabatan Pendaftaran Negara di bawah bahagian kematian, kelahiran dan kematian untuk keluarkan sijil mati, baru boleh proses pusaka dia. Maksudnya penting ada suatu perintah sijil mati. Dalam konteks kita lah, tak boleh atas dasar mimpi ayah kau tak balik lama dah, mana pergi pun tak tahu, tapi malam tadi mak mimpi dia dah meninggal, tak pakai. Mimpi itu walaupun mak atau isteri si mati yang mimpi, walaupun mimpi itu ketika mengerjakan umrah sekalipun tak pakai, kerana sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Masalah Mursalah, Saddu Zari'ah, macam-macam lagi lah. Tak ada dalam senarai itu mimpi. Kan baru boleh faham kan? Tidak, ia kata dah mimpi tak boleh pakai. Buat pengajaran boleh, tapi nak jadi sumber hukum tak boleh. Drama tu cerita dia lah. Yang drama tu. Jadi orang yang hilang mesti ada presumption of death order dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Bila dikeluarkan itu? Selepas 7 tahun kehilangan baru boleh buat permohonan. Okey? Tak boleh hari ni hilang esok terus nak bagi pusaka minta buat permohonan, tak boleh. Kena cukup 7 tahun dulu baru boleh buat permohonan ke Mahkamah Tinggi Sivil. Genap 7 tahun masuk tahun ke-8. Tak boleh mohon bawah pada itu. Lebih tak ada masalah, bawah pada itu tak boleh. Ada orang tu 20 tahun tak mohon lagi, tak ada masalah lah. Selama mana mahkamah belum mengeluarkan keputusan mati oleh pihak mahkamah, oleh qadi dalam bahasa fiqahnya, mahkamah lah qadi tu. Tapi qadi sekarang ni lain dah dalam konteks negara kita. Dulu ada mahkamah qadi, sekarang mahkamah syariah. Qadi orang lain, hakim syar'i orang lain. Dulu orang tu lah hakim syar'i, orang tu lah qadi, orang tu lah jadi hakim. Sebab itu panggil mahkamah qadi. Tahun 90-an dulu. Sekarang tak ada dah. Jadi keputusan qadi yang buat keputusan baru boleh bahagi harta pusaka. Bila tu? Lepas 7 tahun. Dalam konteks negara kita lah tu 7 tahun tu. Dalam konteks fiqh lain. Yang saya bincang konteks negara kita. Kalau konteks fiqh, menurut pandangan mazhab Syafi'i kita, seseorang itu boleh dihukumkan mati apabila dia berusia 90 tahun. Kalau dia hilang lah. Kalau hilang umur 40 kena tunggu 50 tahun lah. Kalau hilang umur 89 setahun je. Atau tidak ada lagi rakan sebaya yang masih hidup.
Kalau ada kawan dia kat kampung itu atau kawasan dia yang 105 tahun hidup lagi, kena tunggu sampai 105, bukan 90. Mazhab Maliki mengatakan 70, kerana berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni sekitar 60 ke 70, ya ambil 70. Mazhab Hanafi berpegang samalah seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, jika kehilangan berlaku dalam keadaan gawat, darurat, maka perlu tunggu 4 tahun sahaja. 4 tahun je. Tetapi kalau kehilangan dalam keadaan biasa, maka samalah pandangannya seperti mazhab Syafi'i kita. Namun demikian, tempoh-tempoh berkenaan merupakan suatu perkara ijtihad yang diberi ruang untuk membuat keputusan. Tempoh itulah nak tunggu berapa lama. Sarjana Islam sekarang mencadangkan tempoh menunggu untuk difailkan permohonan 1 tahun sahaja. Sarjana Islam sekarang, kerana kepantasan waktu, kecanggihan sistem siasatan. Dulu tunggu 7 tahun. Bila 7 tahun di Malaysia tu? 1950. Kan tahun tu. Jadi dicadangkan sekarang, belum lulus lagi pun, setahun memadai. Kerana proses siasatan kita lebih canggih. Interpol je kalau hilang luar negara. Kan dulu payahlah sikit, prosesnya panjang dan sebagainya. Sebab itulah tempoh-tempoh berkenaan dikatakan perkara yang boleh diijtihadkan, dibuat keputusan berdasarkan penelitian yang sewajarnya. Namun buat masa ini 7 tahun lagi lah. Itu dikatakan mati secara hukmi. Apabila mahkamah buat keputusan mati secara hukmi, dapat presumption of death order, perintah anggapan kematian, bawa kepada bahagian-bahagian pentadbiran yang menguruskan harta pusaka, perintah itu laku, boleh diguna pakai, menggantikan sijil kematian atau permit pengkebumian. Jadi apabila pihak-pihak pentadbiran dapat perintah itu, bolehlah menguruskan pembahagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang, yang telah diputuskan mati oleh pihak mahkamah. Tiba-tiba balik, ada juga, mana kita tahu. Kan? Balik dia, sehat pula tu, mahkamah putus mati, balik dia. Kan? Macam mana keadaan tu? Dia balik. Ulama berpendapat, pandangan ulama termasuk mazhab Syafi'i kita, jumhur ulama, majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i kita, jika kembali orang yang diputuskan mati, maka dia boleh mengambil harta yang berbaki saja. Yang dah habis tak boleh tuntut ganti rugi lagi. Habis gitulah. Jadi kalau waris dapat harta pusaka, mewarisi orang tua hilang, perhabis cepatlah. Kan? Bukan nak suruh begitu dah. Dari segi hukum, kalau balik dia hanya ambil yang ada sisa sahaja. Kalau tak ada sisa, tak adalah. Dan dia tidak boleh membuat tuntutan lagi. Dan tidak dihukumkan makan secara batil bagi waris yang dah ambil harta itu, kerana keputusan yang waris ambil itu adalah keputusan mahkamah. Jadi nak saman waris melalui mahkamah. Kan? Takkan nak clash dua tu. Tak boleh clash lah. Kan waris kata saya ambil harta pusaka pun hakimnya putus. Sekarang ni hakimnya sama juga nak saman saya. Kan? Jadi tak boleh dari segi hukum. Ya? Berbaki sahaja, dan berbaki ni kena lihat dalam konteks. Dalam konteks. Contoh saya buat, memang berbaki, memang ada harta tu, tapi adakah ia boleh dituntut kembali, itu isu. Contoh, masa ketika orang tu hilang,
Tahun 70-an 80-an hilang tak balik-balik mana perginya. Buat perintah anggapan kematian berjaya, boleh bahagi pusaka. Dapatlah rumah sebuah waris, rumah kayu, rumah papan, tapi dah duduk 4 tahun 5 tahun waris renovate rumah tu jadi rumah banglo, rumah batu besar. 7 tahun berikut, 8 tahun berikutnya balik orang yang hilang. Mana rumah saya dulu ni lah. Adakah boleh serah rumah itu kepada dia? Itu isu. Tanah dulu dia tinggal tanah kosong, sekarang dah musaking berbuah. Balik dia boleh ambil tak tanah tu semula? Itu isu. Adakah itu yang dimaksudkan oleh ulama berbaki? Sebab waris dah usaha tanah tu, memanglah di tanah dah bertukar nama dah. Sebab dah proses pusaka. Di rumah dah bertukar dah nama waris, proses pusaka. Itu tidak lagi dianggap berbaki. Kan? Kalau serah balik ke orang yang hilang, maka telah melakukan penganiayaan atau kerugian kepada waris. Sedangkan waris telah berusaha daripada tanah semak samun jadi kebun yang elok, daripada rumah yang dah nak runtuh jadi banglo. Contohlah, kalau kena pulang balik kan, tak adalah pengembangan rumah itu, waris tunggu je, tak payah buat apa kan, balik nanti dia ambil. Kan, ataupun paling selamat jual lah. Lagilah tak ada. Jadi bukan itu maksudnya berbaki. Perkara itu kena bahas secara lebih panjang lah, lihat kepada kerugian dan tanggungan. Okey, baik. Kemudian mati takdiri saya tak sentuh lah, kerana tak berlaku dalam konteks negara kita. Dalam konteks hukum fiqh berlaku. Maksud mati takdiri ni seorang wanita yang hamil. Wanita yang hamil, anak dalam kandungannya itu dilakukan jenayah oleh pihak-pihak tertentu ke atas wanita berkenaan sehingga berlaku keguguran anak yang dikandung atau anak yang dikandung itu mati. Maka dari segi undang-undang jenayah Islam, penjenayah berkenaan dikehendaki membayar ganti rugi atau kita panggil diat. Itu jenayah Islam. Ulama berbincang, status diat ini milik siapakah? Mazhab Syafi'i kita mengatakan diat ini menjadi harta peninggalan anak yang gugur, janin tadi, baby yang ada dalam kandungan gugur mati tu, harta tu jadi seolah-olah harta pusaka dia. Siapakah waris kepada anak yang gugur itu layak dapat denda ini. Banyak mana denda itu? 5 ekor unta. 5 ekor unta. 1 ekor 10,000, 5 ekor lebih kurang 50,000. Itu diat. Okey, 5 ekor unta. Diat mana ni? Diat keguguran janin akibat perbuatan jenayah. Kalau gugur sendiri tak ada orang nak bayar dia. Yang itu tak timbul isu. Yang jenayah ni. Tetapi dalam konteks negara kita tak adalah perkara tu. Sebab itu saya tak berlaku dalam konteks negara kita. Kan, dalam konteks negara kita lah. Tapi dari segi fiqh berbahas. Menurut Undang-Undang Pusaka Mesir 1943, menerima pakai pandangan salah seorang ulama dalam mazhab Maliki dan ditakninkan diperuntukkan dalam Undang-Undang Pusaka Mesir 1943, Undang-Undang nombor 70. Okey. Jadi dalam undang-undang berkenaan menyatakan bahawa apabila berlaku perbuatan jenayah ke atas seorang ibu yang hamil, maka berlaku keguguran ke atas kandungan berkenaan, maka penjenayah akan dikenakan denda, dan denda itu hanya milik ibu itu sahaja. Hanya milik ibu itu sahaja. Bukan jadi harta pusaka. Jadi kalau Malaysia nak ikut yang sama macam Mesir, jadi hak mak seorang lah, ibu yang hamil tu. Ayah dia tak sakit tapi sedih lah. Dari segi sakit tak sedih lah.
Kan apatah lagi anak sulung, sedih kan kalau orang buat jenayah kan. Okey, sehingga ulama berbahaslah perkara itu. Cuma dalam konteks negara kita ini tidak ada denda dapat kepada kerajaan. Kamu didapati bersalah kerana melakukan penganiayaan, jenayah kepada seorang wanita yang sedang hamil, kamu didapati bersalah dan dijatuhkan penjara 1 tahun, denda 20,000. Itulah kan. Dapat kat siapa denda? Itu pihak negara lah. Sebab itu saya tetap berlaku dalam konteks negara kita. Cuma saya sebut itu perbincangan dalam kalangan ulama berkaitan dengan status denda itu. Jadi pusaka di situ berlaku akibat daripada mati takdiri. Anak dalam kandungan ini dianggap hidup. Itu takdiri. Takdiri ni anggapan. Hidupnya anak dalam kandungan bukan realiti, cuma anggapan sahaja. Kemudian mati akibat perbuatan jenayah, itu dikatakan mati takdiri. Sebab hidup pun bukan hidup hakiki. Sebab ramai, banyak juga berlaku seorang ibu yang hamil, anak dalam kandungan macam main pingpong, bergerak sana, bergerak sini, bergerak sana, main pingpong, main bola. Ya Allah kan, pegang rasa perut tu bergerak. Banyak mana lahir mati kan. Realiti lahir sebenar atas dunia rupanya mati. Banyak mana. Sebab itu adalah kandungan alam rahim ini dianggap takdiri je. Yang bernyawa betul-betul yang keluar atas dunia itu barulah dihukum dia hidup sebenar. Okey, baik. Baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk melayakkan pembahagian harta pusaka dilakukan adalah wujudul waris, ataupun hidupnya waris. Bila hidup ini, iaitu hidupnya waris legal heir, waris yang layak dapat pusaka, bukan waris yang datang hari raya. Kena faham gitu. Pusaka ni ia berbeza. Sebab masyarakat kita selalu menghubungkan waris yang ada hubungan darah ya. Itu adalah dari segi panggilan kita lah, dari segi hubungan secara biasa. Yang pusaka berbeza, waris pusaka berbeza. Okay, tak semua waris kita yang ramai itu dapat pusaka, tak semua. Okey, baik. Jadi hidupnya waris yang layak dapat pusaka bila hidupnya itu ketika kematian si mati. Okey. Baik. Supaya kita jelas dan faham bagaimana nak selesai pusaka. Sebab ada ketikanya atau kadang-kadang berlaku kesalahan tentang pembahagian pusaka kerana tidak faham tentang syarat yang kedua ini. Dan seorang yang meninggal dunia pada tahun 1980 katakanlah, harta dia tak bahagi lagi ni, tak bahagi lagi, tanah masih nama dia. Banyak ada berlaku, tanah masih nama si mati yang meninggal tahun 1980. Tanah, rumah beberapa ekar lah, duit dah habis dah kok. Itu cerita lain lah. Yang kita bincang bab tanah ni, masih nama arwah yang meninggal dunia 1980. Bagaimana nak selesai tanah itu, rumah itu yang masih nama arwah atau Allah yarhamah atau Allah yarham yang meninggal 1980? Bagaimana nak selesai? Nak selesai, kena cari siapa waris yang hidup ketika dia mati dulu. Kena cari yang tu dulu. Agak-agak ingat tak tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itu Islam amat-amat menggalakkan penyegeraan dalam proses pengurusan pusaka. Jadi siapa waris yang hidup ketika dia mati tahun 1980? Siapa yang hidup ketika itu? Walaupun sekarang 2023 dah mati.
tapi kita nak siapa waris yang hidup ketika itu. Jadi waris yang hidup ketika itu, walaupun sekarang proses pembahagian hendak dibuat 2023, dia dah mati, bahagian dia kena serah kepada siapa waris dia. Waris yang mati itulah. Waris kepada waris si mati. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika si mati meninggal tahun 1980, dia ada 5 anak yang hidup, seorang isteri. Jadi 6 lah. 6 orang. Tak bahagi-bagi 5 orang anak ni dengan isteri ni bincang. Tak apalah, dulu harta arwah ayah kita tangguh dululah, bukan orang lain. Mak dengan anak kan. Ni isteri si mati, ni anak si mati 5 orang. 3 lelaki, 2 perempuan. Isteri si mati berpakat. Salah ke mereka? Tak salah. Kan dia setuju. Hasil mak nak ambil lah tanah arwah ayah, kebun tu, kami tak nak pun, dengan syarat mereka fahamlah hukum faraid. Boleh, tak ada masalah. Kan ambil hasil kebun selesai semua. Isteri ni kahwin lain, jumpa jodoh, dapat suami baru, ada anak. Anak-anak ni dah berkeluarga. Anak yang sulung sekarang dah meninggal. Ada seorang isteri, 4 anak. Maka bahagian anak yang sulung nak bahagi harta pusaka arwah ayah dia yang meninggal 1980, kena beri bahagian dia itu kepada isteri dan anak-anak dia, mak dia. Yang kata dah mati dah tak payahlah. Jangan begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalaulah dah mati dah tak payah beri, anak paling bongsu akan minta tangguh bagi pusaka. Boleh faham tak? Dari segi adat, anak bongsu baru umur 15-20 tahun ayah meninggal. Anak sulung dah umur 48-50. Anak bongsu kata kita tangguh dululah bang. Lah ya seorang dapat. Kan? Kalau pakai hukum tu kan cerdik anak bongsu. Tapi bukan begitu Islam. Iaitu siapa yang hidup ketika mati, bukan siapa yang hidup ketika bahagi. Sebab itu ada yang berlaku kesalahan kerana tak ingat siapa yang hidup dulu. Kerana 5 ni meninggal belaka lah. Duk tanya siapa dulu, siapa kemudian, macam-macam. Jadi lalah tangguh tak bahagi juga, payah proses. Biarlah nak cari seorang-seorang ni. Yang ini meninggal ada 5 waris, yang ini meninggal ada 8 waris, yang ini meninggal ada 10 waris, yang ini meninggal ada 6 waris, yang ini meninggal ada 4 waris. Cari semua tu. Daripada 5 orang naik kereta kancil pun lepas pergi, sekarang kena 2 buah bas nak pergi bahagi pusaka. Harta bertambah tak? Tak bertambah. Tanah 3 ekar, 3 ekar situlah. Sebab orang mati dah tahun 1980. Tapi waris bertambah. Kerana bertambah tu kerana berlaku kematian berlapis yang menyebabkan rumit sedikit pembahagian jika tidak ada kerjasama. Kerjasama mereka cukup penting dalam pembahagian. Ada sebahagian tu orang salahkan kepada pihak pentadbiran kerana lambat bahagi pusaka. Pihak pentadbiran nak bahagi macam mana, permohonan tidak lengkap. Kan? Pentadbiran tak boleh bahagi kalau permohonan tidak lengkap. Kerjasama waris cukup pentinglah dalam konteks ini. Okey. Jadi arahan-arahan tertentu daripada pihak pentadbiran selalunya kalau tak cukup tu kata cukupkan, lengkapkan borang. Kita bagi tahu nak lengkap macam mana, yang ni tak nak kerjasama. Kan pegawai dan sebagainya mungkin hadapi masalah, waris-waris pun sama. Jadi kuncinya adalah kerjasama waris lah. Walaupun dapat sikit tapi membantu menyelesaikan supaya tidak lebih merumitkan masa akan datang. Alangkah baiknya dia bantu tolong selesai, walaupun dapat mungkin tak banyak mana pun. Tetapi selama mana belum selesai, selama itulah perkara itu akan bawa ke depan. Bukan makin mudah, mungkin makin payah.
yang bermasalah jika sekiranya harta itu terbiar, tidak dimanfaatkan oleh waris-waris. Yang ini nak buat, nak usahakan, waris lain kata jangan, kami ada bahagian juga. Diam semua. Ruginya kita lah, masyarakat Islam lah terutamanya. Kalau yang ni usaha kan tak ada masalah lah, boleh lah. Tapi kalau tak usaha, kesian. Yang kita bimbang lagi akibat daripada tidak usaha itu dan lewat-lewat membahagikan itu mengganggu orang lain. Orang lain. Mungkin kita nampak macam simple. Dia kata tak apalah, tak bahagi pun tanah tu, waris je rugi, jangan. Kan? Bukan waris sahaja rugi. Jiran tanah sebelah pun mengalami kepayahan dan mungkin kerugian. Kalau tanah itu tanah bendang, naik semak samung, agak-agak rugi tak bendang sebelah? Apa hukum mereka yang sengajalah, kalau berusaha tapi tak berjaya itu cerita lain, yang sengaja buat begitu kepada yang jiran sebelah tanah, nak tanam padi tak boleh, kebun durian habis makan tupai kerana semak samung kebun ni tak dijaga oleh waris. Kan? Tapi cukai bayar. Kalau tak bayar cukai, mungkin kerajaan dah ambil tanah tu di bawah Land Acquisition Act 1960, Akta Pengambilan Tanah 1960. Mungkin kerajaan dah ambil, tapi cukai bayar. Kan? Cukai kebun tak mahal sangat kan? Kalau tak bayar cukai, kerajaan boleh ambil alih di bawah Land Acquisition atau Akta Pengambilan Tanah. Kan? Sebab itu kita saran kepada benda yang macam ini diambil perhatian oleh pihak pentadbiran lah. Sebab dia akan menyusahkan. Kalau tak menyusah pihak lain, boleh, orang kata boleh gagah lah bahasa Terengganunya. Tapi kalau menyusah pihak lain, macam mana hukumnya? Kalau sengajalah tak berusaha. Kalau tak sengaja tu cerita lain lah. Macam kita belok kereta orang, orang datang masjid, kita alih selipar orang, tak payah tuan dia cari. Itu pun kita bahas, jangan buat begitu, tuan dia payah. Yang ini lebih besar lagi ni, periuk nasi orang ni. Boleh nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita bimbang itu berlaku. Kalau tak berlaku begitu, alhamdulillah, cuma tak bahagi tapi harta terurus. Itu cerita lain. Yang saya kata yang tak terurus ni. Jadi syarat yang kedua iaitu berlaku hidup ketika mati si mati. Jadi kalau nak bahagi pusaka, saya selalu begitulah. Saya akan tanyalah. Sebab ramai masyarakat bertanya kepada saya, Ustaz, ayah saya meninggal, saya nak bahagi harta pusaka arwah ayah saya, waris-warisnya sekian. Saya kena tanya dulu, ayah awak meninggal bila? Nak bahagi ni sekian tahunnya, Ustaz, tahun 2019, 2023 ni kami nak bahagi pusaka. Saya tanya balik, siapa yang hidup ketika dia mati 2019? Kena satu-satu. Walaupun nak bagi 2023. Kalau kita tanya siapa waris yang hidup sekarang, mungkin silap boleh berlaku. Kerana yang menceritakan akan bahagi siapa yang ada sekarang lah. Kan? Mungkin berlaku kesilapan jika ada kematian waris selepas itu. Oleh itu, kehidupan ini, hidupnya waris ini ada dua keadaan. Satu, hidup hakiki macam kita semualah, ada khabar beritanya walau jauh di mata. Itu maksud hidup hakiki. Hidup secara takdiri, hidup hukmi tak ada. Selama mana belum mahkamah putuskan seseorang itu mati, selama itulah dia dianggap hidup. Berpegang kepada kaedah istishabul asli atau al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Sesuatu itu berlaku mengikut asalnya.
Okey, kalau tak ada keputusan mahkamah, walaupun 20 tahun dah hilang, 30 tetap dianggap hidup. Dan kalau mak ayah dia meninggal dunia, tetap kena simpan bahagian pusaka dia. Kerana dia tak mati lagi sebab tak ada perintah. Sebab itu orang yang hilang, jika tidak ada perintah, ketika pembahagian pusaka dilantik pentadbir pada orang yang hilang itu untuk menjaga hak dia. Kan, mak dia meninggal dunia, anak ada 5, tapi seorang ni tak tahu duduk ke mana. Dulu masa susah, ditakdirkan masa susah, beri seorang ni kepada keluarga angkat, cari tak jumpa dah ni, lost contact dah, hidup ke mati anak dia ni. Timbul perasaan begitu, tapi tak buat permohonan ke mahkamah isytihar mati. Maka mak dia meninggal, ayah dia meninggal, dia ada 5 anak, kena senarai ke 5 ni, termasuk anak yang lost contact tadi. Jadi 5 lah. Jangan 4 ni je nak bahagi kalau mak dia meninggal. Sebab selama mana seseorang itu belum diputuskan mati, selama itulah dia dianggap hidup. Dan kalaulah sebelum hilang dulu dia berkahwin, selama itulah isteri dia itu dianggap isteri, bukan janda dan bukan yang dah tak bersuami. Suami hilang tak balik-balik berapa tahun dah ni, 15 tahun, buat permohonan anggapan mati dah tak, mohon cerai tak mahkamah tak, mohon fasah tak mahkamah tak, dia masih isteri orang itu walaupun hilang 15 tahun. Nak kahwin lain tak boleh, kena buat permohonan di mahkamah lah. Sebab nak isi borang mesti berstatus anak adara atau janda baru nikah tu. Jadi sekarang isteri orang. Jadi itu proses dia lah. Jadi mati hidup secara hakiki takdiri. Takdiri ni hidup anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan layak dapat pusaka dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, mesti kandungan sudah ada ketika mati. Mesti kandungan sudah wujud ketika mati, bukan wujud selepas mati. Boleh fahamlah tu. Okey. Yang pertama, syarat dia mesti kandungan ada sebelum mati. Suami meninggal dunia, isteri sedang hamil. Okey. Suami meninggal dunia, isteri tak hamil, 2 bulan lepas tu baru hamil. Itu cerita lain. Boleh faham ya maksud saya? Mungkin jenayah berlaku ke atas isteri itu, balu itu. Kita tak tahu macam-macam zaman sekarang ni. Bukan jahat dia kan. Mungkin jenayah, banyak yang berlaku sekarang. Jadi anak dalam kandungan ada dah baru berlaku kematian. Dan syarat yang kedua, mesti penuh kedua-dua syarat ini, iaitu anak dalam kandungan itu lahir dalam keadaan hidup, baru layak dapat pusaka peninggalan si mati. Kalau gugur tak layak, dianggap tiada, tak dihitung orang yang layak pusaka. Suami meninggal dunia, isteri hamil tak? Saya selalu tanya juga. Kan, telefon kan, tanya, Ustaz, suami saya meninggal dunia. Maklumlah dalam iddah, telefon ni lah kan, nak datang jumpa dalam iddah, telefon. Saya tanya umur berapa, 90. Saya tak tanya hamil ke tidak lah. Kan boleh faham. Umur berapa, 35, hamil ke tak, contoh kan. Tak tahulah Ustaz. Ustaz rasa-rasa hamil tak, saya mana tahu, pergi jumpa doktor lah. Cek dulu. Itu maksud saya. Kalau doktor kata hamil, berapa hamil dia tu, kena tengok tempoh dan sebagainya. Itu penting, kena ada ilmu. Bimbang harta bahagi-bahagi, tiba-tiba lahir seorang anak. Macam mana? Anak yatim tu, confirm anak yatim. Sebab itu ambil perhatian untuk terus pembahagian pusaka. Walaupun Islam galakkan segera, tapi hati-hati supaya tidak terlepas pandang perkara ini. Wallahu a'lam.
Okey, mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi bahagian ini dan syarat yang ketiga dan keempat tadilah. Okey, insya-Allah jika diberi kesempatan waktu akan datang. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.